بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خير فقه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, pertama sekali kita syukur pada Allah, hadirkan rasa terima kasih, rasa penghargaan, rasa bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana perkara agama adalah perkara yang istimewa. Dia adalah nikmat yang khusus, nikmat yang khas. Nikmat ni dia ada dua nah, dia ada satu nikmat yang umum, satu nikmat yang khusus. Nikmat yang umum diberi kepada sekalian makhluk, tak kiralah siapa pun dia, sama ada jin, haiwan, kafir, muslim. Jadi nikmat-nikmat umum ni seperti makan, minum, tidur, kesihatan, berkeluarga, yang mana dinikmati oleh semua. Binatang pun merasa, kucing pun dia makan, tidur, berkahwin. Kita pun orang Islam merasa nikmat yang sama. Orang kafir, orang bukan Islam pun merasa nikmat yang sama. Maka itu nikmat umum yang diberi kepada semua orang. Kerana Ar-Rahman, kerana pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ni terlampau kaya, teramat-amat kaya, dan dia teramat-amat pemurah, maka dia berikan nikmat-nikmat ini secara umum kepada semua. Ada satu lagi nikmat, iaitu nikmat yang khas, nikmat yang khusus. Nikmat yang khusus ni Allah Taala pilih. Allah Subhanahu wa taala beri kepada siapa yang dia suka, kepada siapa yang dia sayang, kepada siapa yang terpilih, kepada siapa yang dia telah tetapkan untuk mendapat nikmat ini. Dan nikmat khusus ini adalah nikmat agama. Nikmat agama, apa-apa berkaitan dengan agama, dapat datang ke masjid, dapat datang ke surau, dapat sembahyang berjemaah, dapat duduk dalam majlis, dapat ucap walau satu subhanallah. Semua itu adalah kasih sayang yang disebut sebagai Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman nikmat yang umum, Ar-Rahim nikmat yang khusus. Kita umat Islam mendapat Ar-Rahmanur Rahim. Orang-orang lain yang bukan Islam mendapat Ar-Rahman sahaja. Jadi kita mendapat Ar-Rahimnya sekali. Maka kita kena terbit rasa syukur, rasa gembira, rasa seronok kerana terpilih. Sebab Allah Ta'ala berkata dalam Al-Quran, siapa yang bersyukur, la azidanakum, aku tambah lagi, aku tambah lagi, aku tambah lagi. Pasti aku akan tambah. Tapi siapa yang buat tak tahu, dia buat tak kisah, serupa macam kita bagi hadiah ke orang, dia terima kasih pun tak, pandang kita pun tak. Kita bagi kat dia, kata lah duit 100 sumbangan, dia ambil tu nyendu ya, tak tengok, tak terima kasih, tak apa. Lepas itu kita tak bagi dah kat dia. Allah Ta'ala pun bagi kita benda yang sama. La in kafartum, kalau kamu ni kufur kepada nikmat-nikmat aku bagi nikmat, tak terima kasih, tak menghargai, tak bersyukur, tak ada satu terbit dalam hati perasaan kata kita ni bertuah ni dipilih oleh Allah. Inna azabi lasyadid, Allah Ta'ala kata aku punya azab ni pedih. Jadi kita tak mau termasuk golongan yang diazab oleh Allah, kerana setelah diberi nikmat, kita ni buat-buat tak tahu kepada nikmat tersebut. Jadi sebab itulah bila kita dapat duduk dalam pengajian, pertama sekali terbitkan rasa syukur, rasa gembira, rasa bertuah, rasa bahagia, rasa nak berterima kasih kepada Allah kerana Allah Ta'ala telah pilih kita untuk duduk di dalam majlis. Majlis ni bukan majlis biasa-biasa. Ini majlis yang nak memperkenalkan Allah. Sebesar-besar ilmu, setinggi-tinggi ilmu ialah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ni dia lebih tinggi daripada ilmu sembahyang, lebih tinggi daripada ilmu-ilmu puasa, zakat, haji dan lain-lain. Semua nabi-nabi dihantar, misi utama dia adalah ilmu yang ni. Bila semua orang dah menerima ilmu ni, barulah diajarkan solat, barulah diajarkan zakat, barulah diajarkan puasa, barulah diajarkan haji dan sebagainya. Tapi kalau yang hak ni tak lepas, yang ni tak faham, yang ni tak akui, maka sembahyang pun tak sah, puasa, zakat, haji pun tak sah, kerana dia punya syahadah dia punya faham dia tentang Allah masih belum sah.
Jadi untuk kita mengesahkan, memahami dan betul-betul faham makna kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun mengadakan majlis ini, majlis nak kenal-kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, majlis ma'rifatullah, majlis yang membahaskan kitab tauhid, membahaskan kitab berkenaan dengan percaya kepada Allah, rukun iman kita. Baik. Macam yang saya beritahu, kereta saya kah? Tekan. Iklan tak, sorry. Baik, seperti yang saya maklumkan sebelum ni, perkara akidah ni, kita kalau terus kepada pembacaan kitab ni nanti mungkin ada yang blur, tak ingat, samar-samar. Jadi biasanya kita akan buat secara ringkas daripada awal macam biasa. Nah, seperti yang dimaklumkan, kitab adalah kitab Ummul Barahin, ibu kepada segala bukti-bukti dan dalil-dalil, iaitulah bukti kitab ini nak membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang saya bagi tahu dalam kuliah-kuliah sebelum ni, kitab ini bukan ditulis untuk orang Islam sahaja, sebaliknya ia ditulis untuk sekalian manusia. Atas sebab itu, kitab ini tidak mengketengahkan dalil-dalil naqli, dalil-dalil daripada ayat-ayat Al-Quran, hadis, ijma', qiyas dan apa-apa yang Islami. Sebaliknya, ia melebihkan dalil-dalil akli, dalil yang bersifat akal. Kerana manusia ni yang percaya kepada nakli tadi ni, Quran, hadis ni, segelintir saja. Daripada 7 bilion manusia ni yang ada di atas muka bumi, hanya 2 ke 3 bilion sahaja yang mempercayai Quran dan hadis. Lagi 4 bilion macam mana kita nak kenalkan dia pada Tuhan? Kita nak cakap kat dia, awak ni percaya Tuhan tak? Saya tak percaya Tuhan. Awak kena percaya. Sebab apa saya kena percaya? Bagi bukti. Sebab dalam Quran bagi tahu macam ni. Dia kata dia, Tuhan pun dia tak percaya. Macam mana dia nak percaya Quran tu daripada Tuhan? Macam mana dia nak percaya perkataan-perkataan daripada Quran? Jadi tak praktikal untuk disampaikan sesuatu yang dia memang tak percaya daripada awal lagi. Atas sebab itu, teknik mendakwahkan orang tentang Allah menggunakan hukum akal berdalilkan daripada perbuatan-perbuatan Rasul-Rasul sebelum ini. Masih ingat kan yang saya bagi tahu tentang Nabi Ibrahim, saya bagi tahu tentang kisah Nabi Muhammad SAW, yang ada orang paderi datang kepada Nabi kita, datang nak berdebat, dia nak membahaskan tentang ketuhanan Nabi Isa. Lepas tu Nabi Muhammad tanya, kenapa kamu sembah Nabi Isa ni, kenapa kamu angkat dia sebagai Tuhan? Kata, kerana dia ni tak ada bapa, dia ada mak ya. Ini miracle, bermakna bapa dia adalah Tuhan. Mak ada, bapa tak ada. Dan Maryam ni satu orang wanita yang suci, tak pernah berzina, tak pernah buat jahat, tapi ada anak. Jadi bapa dia Tuhan lah. Oh, itu dalil kamu. Maka Nabi pun menggunakan logik. Kalau itu yang dijadikan sandaran, bahawa itulah ciri-ciri ketuhanan seseorang, kenapa kamu tak angkat Nabi Adam sebagai Tuhan juga? Dia bapa pun tak ada, mak pun tak ada. Nabi SAW counter balik menggunakan hukum akli, menggunakan hukum akal. Nabi tak bagi ayat Quran, tak bagi ayat Quran pasal dia orang ni kat Allah pun orang tak percaya, kat Quran pun orang tak percaya, Nabi Muhammad pun orang tak percaya. Maka menggunakan akal, maka dia orang pun terfikir. Tak boleh jawab, balik macam tu saja. Macam tu jugalah Nabi Ibrahim AS, yang mana Nabi Ibrahim telah hancurkan berhala-berhala, letak apa nama orang kapak dekat berhala paling besar. Esoknya dia orang marah-marah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bagi tahu, kenapa tak tanya berhala paling besar tu, kan kapak kat tangan dia. Dia orang kata, kami ni bukannya tak cerdik kan, kami ni masih boleh guna akal. Batu ni mana boleh bercakap, batu ni mana boleh buat apa-apa. Dah tahu dah batu ni tak boleh buat apa, kamu pergi sembah dia kenapa? Kan, masa itulah Nabi Ibrahim dakwahkan menggunakan hukum akal. Baik, jadi Ummul Barahin juga mengketengahkan dalil-dalil akli supaya ia diterima oleh sekalian manusia. Baik, dan kita juga telah masuk berkenaan dengan hukum itu ada 3. Nah, yang pertama hukum akal, yang kedua hukum syar'i, hukum akli yang pertama, hukum syar'i yang kedua, dan hukum adi yang ketiga. Ini pengajian lepas-lepas ni kita peringat balik supaya bila kita ulang dia lama-lama dia melekat dalam kepala kita. Baik, hukum adi ialah hukum adat. Hukum adat ni benda yang Allah Ta'ala cipta berulang. Contohnya bila kita makan kita kenyang, bila kita tak makan kita lapar, bila kita minum hilang dahaga, bila kita angkat barang kita lepas dia jatuh ke bawah. Itu hukum adat, dia berulang-ulang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah. Dan yang berlawanan dengan adat ada 6 perkara. Berlawanan dengan adat ada 6 perkara, iaitu
mukjizat, irhas, ma'unah, karamah, istidraj, sihir. Jadi semua 6 tu berlawanan dengan adat, dan dia ada condition dan ada dia punya keadaan mengapa ianya berlawanan dengan adat. Ada disebabkan jin, ada disebabkan dia ni nabi, ada disebabkan dia ni sebelum mendapat kenabian. Dia berlaku benda pelik pada sebelum mendapat kenabian. Ada yang kerana dia ni wali Allah, ada yang bantuan mutlak daripada Allah dan sebagainya. Maka itu adalah perkara yang berlawanan dengan adat. Seterusnya hukum syar'i. Hukum syar'i kita pecah 5 kan. Hukum syar'i pecah 2. Satu hukum syar'i taklifi, satu hukum syar'i wada'i. Yang hukum syar'i taklifi ada 5 hukum tu. Dia ada wajib, harus, sunat, makruh, haram. Yang wada'i dia ada sah, batal, sah, batal, syarat, mani', asbab. Ada 5. Jadi 5 wada'i, 5 syar'i. Jadi kita tolak tepi hak tu, kita pergi kepada hukum akli ada 3. Hukum akli ada 3 tu, yang pertama wajib, yang kedua harus, yang kedua mustahil, yang ketiga harus. Jadi dia ada wujub, istihalah dengan jawaz. Baik, yang wajib tu apa pun kita dah bahas, bahawa apa-apa ma la yatasawwaru fil aqli adamuh, benda yang tak masuk akal akan ketidakadaannya. Kalau benda tu tak ada, dia tak masuk akal. Jadi dia wajib ada. Seperti mana macam air ni wajib ada kilang dia. Kilang tu wajib ada, walaupun kita tak tahu kilang tu kat mana. Kita tak tahu, tak pernah tengok, tak pernah tahu pun, tak tahu pun nama kilang tu apa, tapi wajib kilang tu ada. Kerana apa? Kerana kalau kilang tak ada, daripada mana datangnya air ni? Maka wajib wujud kilang air. Maka ini adalah bukti dia. Begitu juga Allah Ta'ala ni wajib wujud. Bukti dia, kitalah produk dia. Kita produk dia. Kalau Allah sebagai kita letakkan sebagai pengilang contohnya, kalau Allah sebagai pengilang dia tak wujud, kita sebagai produk ni datang dari mana? Siapa yang menghasilkan kita? Kalau kata mak kita lah, mak kita datang dari mana? Nenek datang dari mana? Datang daripada moyang datang dari mana? Dan akhir sekali nak kembali kepada mana? Kepada Hawa. Siapa yang cipta dia? Tetap juga kena kembali kepada Hawa. Kalau kata dia ni bukan orang Islam, dia percaya daripada teori evolution, Darwin, dia kata dia ni sampai kepada monyet daripada mana pula? Monyet pun ada asal-usul dia kan. Jadi monyet pun ada ciptaan dia. Hujung sekali pasti ada yang mencipta. Begitu juga alam ini, hujung sekali kembali kepada zaman silam, tetap akan ada permulaan. Sebab itulah kesimpulan yang kita sama-sama buat dari sudut akal, alam ini adalah hudus ataupun hadis, maksudnya pernah mengalami permulaan ataupun pernah tiada. Kita semua pernah tiada dan kita semua pernah mengalami permulaan. Kita semua ni ada permulaan, ada birthday, ada manufacturing date. Kita punya tarikh dikeluarkan, tarikh diwujudkan. Jadi kalau ada seseorang itu tidak ada tarikh kewujudan, dia sentiasa wujud daripada dulu, dia Tuhan lah. Dia Tuhan lah. Ada apa? Tak ada. Semua benda ada dia punya birthday dia. Kerana semua benda asal tiada, kemudian dia ada. Bila dia tiada, pasti ada yang mengadakan dia. Yang mengadakan dia itu mesti wajib sedia ada. Sebab itu adanya hukum akal yang mengatakan tadi tu, yang mengatakan wajib, mustahil dan harus. Ini semua pengajian-pengajian yang lepas-lepas. Jadi yang tu dah lepas, dah habis, sekadar ulang kaji saja. Maka kita kembali kepada pengajian kita yang last kali apa? Ijmali dengan tafsili kan, sifat-sifat Allah. Wih, lama dia bertahan ni. tak dinodai oleh sesiapa pun. Baik. Okey, perbahasan Allah Subhanahu Wa Taala pecah kepada 4, zat, sifat, asma dengan af'al kan. Dan kita nak bincang tentang sifat. Sifat terbahagi kepada 2, satu ijmal, satu tafsil. Ijmal ni secara umum, tafsil secara terperinci. Okey. Yang secara umum saya dah bagi tahu, kita beriman kepada kullu kamalat, semua kesempurnaan. Semua sifat-sifat Allah yang sempurna kita percaya secara umum. Apa aja benda-benda baik, apa aja sifat-sifat baik Allah. Nak kena tarik sini sikit ke? Okey. Kat sini sikit. Alright. Okey, beriman kepada Allah
dia ada ijmali dengan tafsili, umum dan detail. Satu secara umum, satu secara terperinci. Yang secara umum ni, kita percaya semua sifat-sifat baik adalah sifat Allah. Semua yang baik, semua yang sempurna, semua yang hebat, semua yang agung adalah sifat-sifat Allah. Berapa banyak? Kita pun tak tahu. Berapa banyak sifat agung, berapa banyak sifat kemuliaan, berapa banyak sifat kebaikan. Kita boleh sebut berapa aja. Baik, cantik, handsome pun cantik juga. Baik, pemurah, baik itu terlampau banyak baik tu. Ada yang penyayang, lemah lembut, bermudah cara dengan orang, sopan santun. Jadi semua benda-benda yang kita rasa baik ni, semuanya kita percaya ia adalah sifat-sifat Allah yang kita percaya secara ijmal, secara umum. Nak sebut satu-satu tu mustahil. Mustahil kita boleh sebut semua, sebab kita tak tahu berapa banyak sifat-sifat yang baik ni. Jadi kita percaya je semua yang baik adalah sifat Allah. Itu secara ijmal. Secara tafsili, 20 ni lah yang kita nak belajar ni. Secara terperinci, yang kita kena ambil tahu secara terperinci, setiap satu tu kita kena ambil tahu, yang itu ada 20. Okey, yang 20 ni dia terbahagi kepada 4 kategori. Terbahagi kepada 4 kategori. Yang pertama nama dia nafsiyah. Yang pertama nama dia nafsiyah. Yang kedua nama dia salbiyah. Yang ketiga nama dia ma'ani. Yang keempat nama dia ma'nawiyah. Okey. Nafsiyah ada 1 sifat. Salbiyah ada 5 sifat. Ma'ani ada 7 sifat. Ma'nawiyah ada 7 sifat. Jadi 7 campur 7 14. 14 campur 1 15. 15 campur 5 jadi total semua 20. Yang ini yang dinamakan sebagai sifat 20. Yang ini adalah yang tafsili, yang kita kena pelajarinya secara perinci, secara detail. Kita kena tahu secara detail satu demi satu. Kita kena tahu wujud, qidam, baqa', kena tahu. Kalau hak tadi ijma' ni tak ada siapa boleh cerita. Kita cuma percaya secara umumnya. Allah Ta'ala ni secara umumnya baik. Semua sifat-sifat baik adalah sifat Allah. Sifat kecantikan, keagungan, keindahan, semua sifat Allah. Jadi orang hak baru masuk Islam, kalau kita rasa macam kita nak ajar dia ni susah, dia nak faham, ajar yang ni dulu. Ajar hak ni dulu. Bagi dia kata tak, semua sifat baik ni semua sifat Allah. Faham gitu je. Okey. Lepas tu baru pelan-pelan mengaji hak ni. Baru pelan-pelan mengaji yang tafsili. Macam itulah cara dia. Kalau kita ni terus pergi ke tafsili tanpa mengajar yang ijmal, maka jadi susah bagi dia. Sedangkan yang paling utama ialah mempercayai Allah Ta'ala memiliki segala sifat-sifat yang baik. Itu adalah asas kepada tauhid kita. Paling asas. Tapi kita ni nak berapa lama nak duduk kat asas ni? Dah berapa tahun dah kita ni Islam, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dah Islam, tak ada asas lagi kan? Jadi kita nak kena pergi kepada yang lebih terperinci. Yang terperinci ulama wajibkan ada 20 sifat yang utama. 20 sifat yang utama. Bukan bermakna Allah Ta'ala ni ada 20 sifat saja. Tak. 20 sifat ini yang kita kena belajar. Tapi Allah Ta'ala ada berapa sifat? Wallahu'alam. Banyak sangat. Mungkin berjuta, mungkin trilion, mungkin bilion, kita tak tahu. Tapi yang ulama jumpa di dalam Quran hadis ada 20 yang Allah Ta'ala ulang sebut, yang Allah Ta'ala, yang ulama mengkaji, yang mana kalau tak ada apa orang kata sifat-sifat utama ni, maka ketuhanan tu menjadi kecacatan. Ada kecacatan pada ciri-ciri ketuhanan. Maka perlu dilengkapkan 20 sifat ini, dipelajari dan difahami oleh kita. Dan sebenarnya sifat 20 ni, kalau kita tengok dari sudut Islami, kita nampak dia sangat Islamik lah, sebab kita belajar dalam bahasa Arab. Tapi macam yang saya bagi tahu tadi, sebenarnya semua ni tak pakai Quran hadis apa. Memang ada dalil dari Quran hadis, tapi dalam kitab ni dia tak cerita pasal Quran hadis. Semua ni dia bincang menggunakan akal je. Sebab kita nak buktikan kewujudan Allah ni kepada orang-orang yang tak percaya kepada Allah ni, kita nak buktikan dari sudut akal. Allah Ta'ala ni wujud, Allah Ta'ala ni qidam, Allah Ta'ala ni baqa', Allah Ta'ala ni gini. Okey.
Jadi pecahan dia ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nafsiyah maksud dia self, diri sendiri. Sifat diri. Yang tu ada satu je. Salbiyah maksud dia macam senjata. Dia macam satu senjata, satu kelengkapan diri, satu senjata. Dia ada 5. Kemudian ma'ani ialah sifat-sifat, kita kata macam, bahasa mudah dia macam mana? Kalau dia macam kita ada sifat, kita ada perangai, kita ada ciri-ciri. Kalau 99 Allah, kita boleh kata macam perangai lah. Perangai dia baik, pemurah, suka menerima taubat, tu macam perangai. Yang ni ciri-ciri, nafsiyah. Jadi kalau ma'ani ni kita nak cerita dia dari sudut bahasa mudah macam mana? Sebab dia melibatkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mendengar, melihat, dan berkata-kata dan sebagainya. Dan ma'ani dengan ma'nawiyah ni kedua-duanya adalah sama. Dia ulang balik. Start daripada qudrah. Dia punya ma'nawiyah dia qadiran. Iradah, dia punya ma'nawiyah dia muridan. Qudrah, iradah, ilmun, hayyun. Kalau ilmun jadi aliman, hayyun jadi hayyan. Sami' jadi sami'an. Kalam jadi mutakalliman. Semuanya datang daripada perkataan yang sama, semua adalah maknanya sama, tetapi kenapa dipisahkan? Kerana fungsi yang berbeza. Ma'ani dia ada fungsi dia, ma'nawiyah dia ada fungsi dia. Baik, salbiyah adalah 5 yang pertama selepas wujud. Mula-mula wujud kan, lepas tu start pada qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu bi nafsih, wahdaniyah. 5 ni dia makan salbiyah. Salbiyah ni bertujuan untuk menepis segala perkara-perkara yang akan membuatkan Allah Subhanahu Wa Taala ni menjadi kurang, dalam bahasa Arab disebut naqis, kurang ataupun cacat, ataupun bersamaannya dengan makhluk, dan segala bentuk aib-aib. Ini dia punya salbiyah ni digunakan untuk menepis semua perkara yang akan menyebabkan Allah terlihat seperti ada aib. Kalau tak ada salbiyah ni, maka ramai orang akan sabitkan Allah dengan sifat-sifat yang akan menjadikan Allah Ta'ala itu mempunyai aib. Contoh, dalam salah satu sifat salbiyah ialah mukhalafatuhu lil hawadith, berkhilaf ataupun berbezanya Allah daripada bersamaan dia dengan sifat-sifat ataupun ciri-ciri makhluk. Contoh ciri-ciri makhluk ialah mempunyai jisim dan anggota badan. Kalau kita sabitkan, kalaulah sifat mukhalafatuhu lil hawadith ni tak ada, maka orang ramai akan membayang-bayangkan yang Allah Ta'ala ni mempunyai tubuh badan. Ada mata, ada tangan, ada kaki, ada genggaman, ada mulut, ada lidah, ada gigi. Dan perkara itu adalah mustahil bagi Allah, dan perkara itu adalah aib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana mempunyai anggota badan adalah ciri-ciri kelemahan. Bagi kita, dalam konteks kita sebagai manusia, mempunyai anggota badan adalah kesempurnaan. Bagi konteks ketuhanan, mempunyai anggota badan adalah kecacatan dan kekurangan. Sebab apa? Contoh macam Superman. Kenapa orang panggil dia Superman? Sebab dia boleh terbang, dan dia kuat, kan? Jadi dia mempunyai ciri yang berbeza daripada normal man, manusia biasa. Dan dia Superman. Kenapa dia super? Sebab dia boleh terbang, dia kuat, dia boleh, mata boleh tembus tengok dinding dan sebagainya. Kan itu ciri-ciri Superman kan. Jadi kalau Superman pergi ke satu tempat naik kereta, itu aib bagi dia. Sedangkan bagi kita, mempunyai kereta adalah satu kemuliaan, satu kemegahan. Oh, ni ada kereta apa? Kereta mahal, kereta Mercedes, kereta Lamborghini, kereta mahal. Tapi kalau Superman mempunyai kereta, itu aib bagi dia. Kau nak buat apa kereta? Kau Superman, kau boleh terbang. Kenapa kau perlu kepada kereta ni pula? Mempunyai kereta menandakan kau lemah.
Mempunyai kereta menandakan engkau lemah untuk pergi ke satu tempat. Engkau perlu kepada alat. Perlu berhajatnya engkau kepada alat. Jadi dalam pandangan kita, mempunyai alat satu kemuliaan. Dalam pandangan orang yang kuat, berhajat ataupun bergantung kepada alat adalah satu keaiban, adalah satu benda yang aib. Macam pahlawan, macam zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi ni pahlawan-pahlawan hebat. Dia orang ni takkan membuli golongan yang lemah. 5 orang buli 1 orang, itu aib bagi mereka. Kerana mereka ni adalah pahlawan, mereka ni adalah panglima-panglima perang. Tiba-tiba membuli 1 orang, dia orang 5 orang membuli 1 orang, itu aib bagi dia orang. Walaupun dia orang menang, tapi benda tu membuli, benda tu memalukan orang. Tapi kalau bagi konteks kita, asalkan menang. Pasal kita bukan pahlawan, yang penting menang. Kan? Kita tak kisah. Yang penting menang, pasal kita tak ada pride, kita tak ada maruah sebagai seorang pendekar ataupun panglima tu. Tapi bagi panglima tak boleh. Dia kena lawan dia adil. Sebab itulah masa Salahuddin Al-Ayyubi, masa dia berperang dengan Raja Palestin masa tu, Raja orang kafir, Raja Jerusalem, Raja tu kena penyakit sopak. Dia pakai topeng kan, dia kena penyakit sopak. Dan dia masa zaman Salahuddin nak berperang dengan dia tu, dia jatuh sakit dengan kesakitan dia lah. Dan Salahuddin telah hentikan perang, dia telah arahkan hentikan perang. Kemudian Salahuddin hantar doktor dan perawat-perawat yang paling terbaik untuk merawat raja tadi ni. Raja tadi ni pun pelik. Apa hal kau nak? Patutnya inilah peluang kau. Aku tengah sakit, rakyat tengah lemah, tentera semua tengah hilang semangat. Inilah peluang kau untuk dapatkan semula Jerusalem, dapatkan semula Palestin ni. Tapi Salahuddin tak. Dia ada pride, dia ada maruah dia. Kalau dia mengambil kesempatan atas kelemahan seseorang dan dia menang dia tu adalah menang yang tak bermaruah. Kerana membuli orang yang lemah. Aku nak engkau sembuh, engkau kuat semula, engkau boleh susun balik kau punya tentera dan kita lawan like a man. One by one, man to man. Barulah kalau menang tu menang bermaruah. Itu yang kata pride yang ada pada Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi begitulah, Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh memiliki anggota badan. Kerana memiliki anggota badan ni, anggota badan adalah alat. Kenapa kita perlu alat? Kerana kita lemah. Kita perlukan alat ni untuk mengangkat sesuatu. Kalau tak ada tangan, boleh angkat. Kita tengok je benda ni kan, terangkat tak terangkat ambil ke sudah. Kerana kita lemah. Jadi kita perlukan alat. Alat ni digunakan untuk mengangkat sesuatu. Jadi perlu kepada alat, muhtaj kepada alat adalah menandakan seseorang itu lemah. Jadi Allah kalau ada tangan, bermakna Allah memiliki alat. Dan bila Allah memiliki alat, bermakna Allah itu lemah daripada berbuat sesuatu tanpa alat. Terpaksa dia kepada alat. Tak boleh. Sebab itulah salah satu sifat Allah dalam salbiyah tadi ni ialah mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Ta'ala ni bersalahan daripada segala ciri-ciri yang ada pada makhluk ciptaan dia. Jadi kalau makhluk ciptaan dia ada ini, Allah Ta'ala tak boleh ada benda yang sama. Sebab kalau dia ada benda yang sama, dia pun sama setaraf dengan makhluk ciptaan dia tadi. Dalam Quran Allah Ta'ala beritahu walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufu, tidak ada satu pun yang sekufu dengan Allah. Sekufu tu selevel. Jadi kalau kita ada tangan, Allah bertangan, dia jadi sekufu. Sebab itulah kita ada tangan, Allah tak boleh ada tangan. Allah Ta'ala berkuasa menciptakan sesuatu tanpa tangan. Itu kan hebat. Superman boleh pergi ke Singapura daripada sini tanpa kereta. Itu kan hebat. Kita pergi sana naik kereta, apa yang hebatnya? Kan? Tak hebat. Jadi hebatnya bila tak memerlukan alat, tak bergantung kepada alat. Jadi Allah tidak memiliki apa-apa alat. Dia adalah satu zat yang berkuasa pada zatnya itu sendiri, tanpa kepada apa-apa third party, fourth party ke, fifth party ke. Tak perlu kepada apa-apa bahagian, dipanggil juz'iyah.
tak perlu kepada apa-apa bahagian, tak perlu kepada kalau macam kita dalam handphone kita kan kena ada sokongan third party app lah apa-apa semua untuk satu-satu app tu standing. Jadi Allah Ta'ala tak perlu support sini, support sana, support sini baru boleh. Tak perlu. Dia adalah satu zat yang tunggal, berkuasa dia sendiri, dan dia bagi tahu kata dalam Quran, idza arada syai'an, kalau dia nak sesuatu, ayyaqulalah kun fayakun. Kalau dia nak sesuatu, dia kata kun, jadi anda tu. Tak payah duduk sibuk nak kena bentuk-bentuk buat tu. Telinga dia macam ni, telinga dia kecil, lubang hidung buat lubang sikit, tak payah. Tak perlu. Allah SWT tak perlu pada semua tu. Allah Ta'ala bagi tahu kalau aku nak sesuatu, benda tu jadi. Dan kun fayakun tu adalah perkataan kun fayakun, maka dia pun berlaku. Kan? Kun itu pun kata ulama, Allah Ta'ala tak perlu pun kepada kun tu. Itu hanyalah satu formality. Satu formality ataupun kita kata protokol yang Allah Ta'ala wujudkan. Macam kita, bila kita ni Allah Ta'ala bagi anak tu dia akan jadi baby dulu. Dia mula-mula jadi janin kat dalam perut ibu, lepas tu dia jadi baby. Pada baby dia jadi kanak-kanak, kanak-kanak jadi remaja, remaja jadi dewasa. Bukannya Allah Ta'ala tak boleh cipta terus orang dewasa, kan? Terus ting jadi orang dewasa, bukan, tak boleh. Tapi Allah Ta'ala mewujudkan protokol yang itu dinamakan sebagai sunnatullah. Sunnatullah ni ialah protokol-protokol, peraturan-peraturan, tertib-tertib yang Allah Ta'ala sendiri tetapkan untuk diri dia. Tapi ikut suka dia, dia ikut ke tak? Cuma dia bagi tahu dalam Quran yang protokol dia tabdilah, tidak berubah, tidak akan diubah. Dia tidak akan ubah protokol dia. Jadi kalau baby mesti diberi kecil, lepas tu dia jadi kanak-kanak. Tak ada lahir-lahir terus besar, matilah mak macam tu kan. Tiba-tiba orang dewasa terus dalam perut dia. Tak, dia mesti diberi kecil, diberi baby, lepas tu dia jadi besar. Dia ada tertib-tertib yang Allah Ta'ala ciptakan. Kan? Okey. Baik, jadi berkenaan dengan sifat Allah, dia pecah kepada dua, ijmali, tafsili. Ijmali ni umum, kita percaya semua yang baik-baik semuanya Allah SWT punya sifat. Tafsili ada 4 pecahan, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ada 1, 5, 7, 7 yang dia punya total dia 20. Okey. So pada malam ini kita akan masuk nafsiyah. Nafsiyah ni adalah yang pertama sekali dalam sifat 20, dan dia hanya satu saja, iaitu sifat wujud. Baik, dinamakan nafsiyah kerana itu adalah sifat diri dia sendiri. Kalaulah diri dia itu tidak ada, maka yang lain-lain itu tidak berguna. Diri dia umpama bekah yang dimasukkan dengan benda-benda macam-macam. Macam kita ada karipak kan, kita masukkan karipak dalam bekah. Kalau kita tak ada bekah, karipak tu akan berjatuhan, berselerakkan. Tak membentuklah ia satu bekas yang dipenuhi dengan karipak. Jadi tak ada perumpamaan bagi Allah, cuma nak bagi mudah faham. Tak ada perumpamaan bagi Allah, haram memberi perumpamaan pada Allah. Tapi perumpamaan itu dibuat untuk memahami pada kadar otak kita ni boleh faham. Sebab otak kita tak boleh faham lebih daripada apa yang boleh difikirkan. Masalahnya, apa-apa berkaitan Allah ni, dia adalah keluar daripada kadar pemikiran kita. Macam mana kita nak fikir pasal Allah? Tak boleh. Maka kita terpaksa mengambil contoh-contoh, misal-misal, perbandingan-perbandingan yang ada dekat dalam dunia ni. Sebagai contoh, dalam Al-Quran ada menyebutkan yang dalam syurga ada buah pisang. Wa talhin mamdud. Talh itu pisang. Talhah itu pisang. Dalam Quran menyebutkan dalam syurga ada inab. Wa inaban wa abba, ada inab, ada anggur. Ada buah anggur. Dalam syurga beritahu ada tajri min tahtihal anhar. Anhar ni datang daripada perkataan nahru, maksud dia sungai. Anhar maksud dia lebih daripada 3 batang sungai. Berapa ratus sungai kat dalam syurga tak tahu. Yang mana mengalir di bawahnya. Kita duduk di atas, mengalir dekat bawah. Kok syurga tu macam kacau kot, bawah tu ada air mengalir dekat bawah ke macam mana tak tahu. Tapi dalam syurga dikatakan ada sungai, ada buah, ada buah apa ni, buah pisang, lepas tu ada buah inab, ada buah tin, buah zaitun, lepas tu wa kawa'iba atraba, ada bidadari ada perempuan. Ada perempuan kat dalam tu, bidadari yang sebaya.
Kemudian ada wildan, wildanun mukhalladun, wildan, ada lelaki-lelaki muda, lelaki-lelaki handsome. Zaman sekarang kan zaman lelaki-lelaki muda. Zaman-zaman Korea sekarang ni kan, lelaki-lelaki semua licin, tak ada satu bulu pun dekat muka. Itu wildan. Wildan ni ialah lelaki yang muka dia bersih, tak ada satu bulu pun. Arti-arti Korea sekarang, muka je perempuan. Kalau pakai tudung tu, terus jadi perempuan. Muka comel, kan? Merah-merah pipi dia kan. Yang tu wildan. Nanti di syurga nanti pun orang-orang lelaki semua akan shave juga. Semua akan tak ada dah janggut, misai pun semua. Dekat dunia ni je kita simpan misai janggut ni kerana ikut sunnah Nabi SAW. Tapi di syurga nanti Allah Ta'ala akan clearkan, jadikan dia handsome, berkilat, elok, jambu je muka kan. Memang jambu berkilat kan. Comel jambu dia merah kan. Jadi itu wildan ada dalam syurga. Jadi ada lelaki, ada perempuan, ada buah-buahan, ada makanan, ada toir, ada burung puyuh. Banyak disebutkan dalam Al-Quran nikmat-nikmat yang disebut dalam bentuk makanan-makanan dunia. Makanan-makanan yang ada di dunia. Dalam hadis Nabi SAW beritahu apa nikmat-nikmat yang ada di dalam syurga itu adalah nikmat yang tak pernah dilihat, didengari ataupun yang terlintas pada hati mana-mana makhluk ciptaan Allah, tak pernah dilihat oleh jin dan manusia. Jin dan manusia. Jadi macam bercanggah tak? Macam bercanggah Dalam hadis kata, mana ada benda-benda pisang ke, perempuan ke, lelaki handsome ke, sungai ke. Sebab dah kata dalam syurga nanti nikmat-nikmat di dalam tu adalah nikmat yang tak pernah didengar, nikmat-nikmat yang tak pernah dilihat, nikmat-nikmat yang tak pernah terlintas dalam fikiran kita. Kalau kita sebut pisang, terbayanglah dalam otak kita ada pisang. Kalau kita sebut bidadari, terbayang perempuan cantik. Sebut wildan, terbayang lelaki-lelaki yang handsome. Kalau kita sebut kata inab, anggur, kita terbayang buah anggur. Jadi ada dalam fikiran, ada namanya, pernah dengar dan pernah lihat, pernah rasa pun. Jadi dalam Quran kata ada buah-buahan, dalam hadis kata tak ada. Kan canggah tu? Kan canggah kan? Jadi macam mana nak harmonikan masalah ni? Macam mana nak harmonikan masalah ni? Dalam hadis kata lain, dalam Quran kata lain. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberi ilmu ni, nama dia ilmu tamsil. Tamsil ni datang daripada perkataan misal. Ilmu tamsil Allah Subhanahu Wa Taala ni ialah ilmu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang mempunyai ciri yang sama pada tahap pemikiran kita. Jadi kalau Allah Ta'ala sebut sesuatu nikmat di dalam syurga yang tak pernah didengar, tak pernah dilihat, tak pernah dirasa, tak pernah terlintas, macam mana kita nak sebut nikmat tu di dalam Al-Quran? Saya bagi contoh Alif Lam Mim. Sampai sekarang tak tahu apa makna dia. Toha kan? Yasin, Kaf Ha Ya Ain Sad, Nun, Hamim. Itu kita panggil huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah di dalam Al-Quran terletak pada awal-awal ayat di dalam surah-surah tertentu. Katakanlah itu semua sebenarnya adalah nikmat-nikmat syurga. Katakanlah itu semua nikmat syurga. Itu semua jenis-jenis makanan-makanan dalam syurga. Itu semua nikmat-nikmat yang ada di dalam syurga. Bila kita dengar, satu benda tak faham, satu kita tak faham. Yang keduanya, bila dah tak faham, macam mana benda tu nak jadi motivasi kepada kita untuk kita ni menekan nafsu kita. Nafsu ni dia suka kepada sesuatu yang sedap pada dia. Jadi nak melawan nafsu ni, kita kena memberi tawaran kepada dia sesuatu yang lebih daripada apa yang dia dapat sekarang. Contohnya, satu orang ni dia suka perempuan cantik. Jadi Allah tawarkan perempuan yang lebih cantik, suci, yang ini semua di syurga nanti. Itu lebih daripada apa yang nafsu dia nak. Ada orang dia suka makan ayam. Maka Allah Ta'ala akan sediakan ayam yang lebih enak, yang mana setiap gigitan dia ada 70 rasa. Gigit kali kedua ada 70 rasa yang berlainan pula di dalam syurga nanti. Begitu juga ada orang suka kuda dekat dalam syurga lebih hebat. Jadi apa yang cuba nak disampaikan ialah apa yang ada dalam syurga ni memang tak ada benda-benda dunia ni. Benda-benda dunia mana ada pisang, perempuan, lelaki, tak ada.
Sebab apa yang ada di dalam syurga ialah benda yang tak pernah didengar, tak pernah dilihat, tak pernah dibayangkan oleh hati kita. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran dia nama-nama benda di dalam syurga, nikmat-nikmat dalam syurga sebagai tawaran untuk kita menekan nafsu kita di dunia, siapa yang akan taat? Barang siapa yang berjihad dan terbunuh di jalan Allah, maka kami akan kurniakan toha kepada dia. Siapa pun tak mau. Toha tu benda apa? Barang siapa yang solat pada waktu malam dalam keadaan mengantuk, ambil wudu, solat dia, solat qiyamul lail, maka akan dikurniakan alif lam mim sebanyak 70. Apa benda alif lam mim tu? Jadi tak ada, kita tak faham nikmat ni kan? Kita faham. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi tahu, siapa yang bangun malam akan dikahwinkan dengan 70 bidadari yang cantik, bangun malam tu. Malam tu bangun. Siapa yang buat ini akan dapat ni cahaya di dalam kubur. Apa yang dapat ini akan dapat makan. Siapa yang duduk iktikaf akan dibina mahliga dalam syurga. Jadi nikmat-nikmat dalam Quran dan hadis menggunakan tamsil, bukan menggunakan hakiki, bukan menggunakan perkataan hakikat. Dah masuk Isyak tu? Dah masuk Isyak tu? Nazan ni kan? Azan tu tak? Nanti sambung InsyaAllah. Baik. Jadi apa-apa nikmat yang disebut di dalam syurga, ianya bukanlah berbentuk hakikat, tetapi ianya berbentuk disebut sebagai majaz. Ia adalah benda-benda yang kiasan, benda-benda tamsilan,
benda-benda yang Allah Ta'ala beri misal, yang mana dia punya ni'mat dia, rasa dia ataupun dia punya fungsi dia sama seperti apa yang disebutkan. Jadi kalau dalam Quran kata ada pisang di dalam syurga, bukan pisang, tak ada pisang pun, tapi ada sesuatu yang macam pisang di dalam syurga, macam pisang. Dalam Quran kata dalam syurga ada bidadari, bidadari ada perempuan lah, perempuan muda. Jadi bukan perempuan muda yang ada di dalam syurga. Apa dalam syurga tu ialah benda yang sama fungsi dia macam perempuan muda dekat dunia ni. Jadi nak beri bentuk hakiki, nanti orang tak faham. Orang tak faham, orang tak boleh nak, orang kata comprehend lah dekat otak dia ni. Begitu jugalah Nabi SAW ketika menceritakan perkara-perkara akhir zaman, baginda banyak menggunakan majaz, menggunakan kiasan untuk menceritakan perkara-perkara yang hakikatnya belum sampai lagi zaman itu dan tak boleh nak diterima akal oleh para sahabat. Saya bagi contoh, kalaulah kita balik ke 100 tahun yang lalu, kita bagi tahu kata zaman gitu ni boleh video call tengok muka mak, walaupun seorang duduk di London, seorang duduk di Malaysia. 100 tahun yang lalu ataupun 200 tahun yang lalu, dia orang akan gelak lah dekat kita. Dia orang akan kata kau ni kena gam ni, kena gam gajah ni kan, boleh pula dia nampak mak dia kan. Orang akan kata kita bukan-bukan. Kita kata zaman kita ni, kita ada daripada sini kalau pergi ke Penang ni 3 jam setengah 4 jam tu. Orang gelak lah kita kalau kita cerita 200 tahun yang lalu. Sebab dalam otak dia, dia tak pernah melihat, tak pernah mendengar, tak pernah terlintas dalam hati dia makhluk yang bernama kereta, makhluk yang bernama handphone, wifi, apa nama, stream, TV stream kan, internet. Dia tak pernah mendengar, tak pernah melihat, tak pernah terlintas. Jadi kalaulah kita bagi tahu dekat dia benda-benda tu, dia akan ketawa kan gitu lah, apa benda kau cakap aku tak faham. Macam tu jugalah Nabi SAW ni nak bagi tahu tentang perkara-perkara akhir zaman yang mana benda tu tak ada di zaman sahabat. Macam mana Nabi nak sampaikan? Jadi kalau Nabi bagi tahu kata nanti di akhir zaman akan perang pakai jet kan, pakai jet fighter Air Force One kan, naik daripada Malaysia pergi ke Mekah naik Boeing 777 kan, sahabat Nabi kan pening kepala, apa benda cakap ni kan, tak faham. Jadi Nabi SAW menggunakan apa yang ada pada zaman tu, yang mana fungsi dia sama, tetapi diolah cara bercakap tu supaya kena dengan apa yang berlaku di akhir zaman. Contoh, dalam satu hadis lah Nabi beritahu, riwayat Ahmad, Musnad Ahmad tak silap saya, yang Dajjal ni dia punya kelajuan dia adalah kelajuan angin, rih, kelajuan angin. Ar-rih dalam hadis tersebut, kelajuan ni seperti angin. Yang menggunakan kelajuan angin ni apa aja, kapal terbang, kapal layar kan, kereta tak pakai kelajuan angin kan. Baik, jadi Nabi bagi tahu kelajuan ataupun kecepatan Dajjal berpindah dari tempat ke tempat seperti angin, piu, laju. Itu satu hadis. Satu hadis yang lain Nabi bagi tahu Dajjal ni mempunyai kenderaan. Kenderaan dia berupa seekor kedai putih. Kedai mana ada warna putih? Ada kedai warna putih? Ada? Pernah tengok orang kedai? Kat Malaysia jarang. Kalau kita pergi luar negara, belah India, Pakistan banyak. Dekat negara Mesir pun ada kedai. Kedai warna putih. Putih melepak. Macam kena sopak. Dan telinga dia panjang. Daripada kepala dia ke hujung telinga tu ada 70 hasta. Sebelah sini 70 hasta. Dan ajaibnya, kedai ni boleh terbang. Duduk di belakang dia. Dan ada beribu orang boleh duduk kat atas dia tu. Makna kata kedai ni sangat besar. Dan dia terbang. Dia punya telinga dia panjang. Dan makanan kedai tadi tu asap. Ini ada dalam hadis. Jadi bila sahabat Nabi dengar, oh, kenderaan Dajjal seekor kedai besar warna putih, belakang dia boleh naik beratus orang ataupun beribu orang, dan dia makan asap.
Jadi di dalam kepala otak dia terbayang keledai terbang, telinga panjang, terbang bawa, kan? Sebab keledai adalah kenderaan pada zaman tu. Kenderaan, fungsi dia memindahkan barang ataupun manusia dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Ya? Jadi sahabat Nabi mungkin dia orang berfikir keledai itu terbang besar kan, boleh putih. Tapi bila dah sampai ke zaman kita, ulama-ulama kita bagi tahu itu adalah kapal terbang. Sebab ciri dia kena dengan kapal terbang pada zaman sekarang. Kapal terbang zaman sekarang ni majoritinya warna putih. Dan memanglah telinga dia panjang, makannya asap, bila duduk beratus-ratus orang dekat belakang dia tu. Jadi berpindah dari satu tempat ke satu tempat dengan kecepatan angin. Jadi ciri-ciri yang ada pada kapal terbang adalah ciri-ciri yang ada pada kenderaan Dajjal yang disebutkan dalam hadis. Jadi kalaulah Nabi SAW beritahu kenderaan Dajjal nanti ialah Air Force One ataupun Boeing 777, kan? Boeing 777 kan? Nabi beritahu lah hadis. Peninglah sahabat Nabi ni, apa benda cakap ni bahasa asing, tak boleh nak comprehend dalam kepala dia. Sebab dia tak pernah tengok, dia tak pernah dengar, dan dia tak pernah terlintas dalam fikiran dia ada benda besi yang begitu berat beratus kilo boleh terbang, laju pula tu, boleh bawa pergi haji umrah. Jadi kalau benda tu berlaku di zaman Nabi, ini dah kira sihir ni. Dan ajaibnya Nabi SAW menceritakan dalam bentuk boleh difahami oleh sahabat kerana menggunakan perkara-perkara yang memang ada pada zaman tu. Jadi Nabi SAW juga beritahu yang Dajjal ni memiliki sihir yang begitu hebat. Nah, boleh menghidupkan orang yang matilah, inilah, itulah. Kita yang baca ni, kita pun terbayanglah Dajjal ni duk main sihir macam Harry Potter kan? Sebab dah kata sihir. Sedangkan sihir ni maksud dia benda yang berlawanan dengan adat. Benda yang berlawanan dengan adat. Besi terbang tu, kalau ikutkan sihir tu, dari sudut istilah, dari sudut bahasa kan? Dari sudut bahasa, besi terbang. Besi yang berat dia beratus kilo. Kan boleh terbang, pergi sampai ke Mekah. Landing elok pula tu, kan? Selamat pula kita, lepas tu boleh patah balik pula ke negara kita. Naik besi terbang. Kalau ikutkan dari sudut bahasa ni, itu dah macam sihir lah tu. Berlawanan dengan adat, berlawanan dengan hukum adat. Okey. Jadi, kalau kita faham yang Dajjal ni ada sihir-sihir macam Harry Potter tu, kita pun lebih kurang macam orang yang belum pernah tengok lagi teknologi Dajjal yang kita hidup di zaman yang belakang-belakang lah. Cuma kalau kita faham, sihir yang Nabi maksudkan tu kemungkinan adalah teknologi-teknologi moden. Teknologi moden kan? Teknologi moden macam Dajjal dalam hadis bagi tahu, Dajjal ni siapa tak dengar cakap dia boleh rampas semua harta orang tu. Kalau zaman sekarang, kalau kita tak dengar cakap, katalah Yahudi kan, dia pegang World Bank, dia pegang apa IMF ke, dia pegang apa bank-bank sebuah negara, tak dengar cakap dia bekukan kita punya account. Kan sama macam dalam hadis tu. Kan sama macam dalam hadis, tak dengar cakap dia bekukan harta kita. Dia sita harta kita. Kan tak boleh nak pergi mana. Dia macam orang tak bayar PTPTN, tak kena blacklist, tak boleh keluar negara, tak boleh pergi buat haji umrah. Contohlah, kena blacklist di isytihar muflis ke apa ke. Itu kan sama macam dalam hadis bagi tahu kalau tak dengar cakap Dajjal akan bekukan harta kamu. Yang kita duk fikir macam Harry Potter tu, dia bekukan harta kita. Kita tak faham itu memang sampai sudah lah tak jumpa Dajjal kan. Nah, jadi sebab itulah dalam Quran dan hadis dia terpecah kepada dua. Satu disebut sebagai hakiki, satu disebut sebagai majazi. Hakiki ini ialah makna secara literal, majazi ialah makna secara kiasan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ialah perkara yang kita tak pernah dengar, yang kita tak pernah lihat, yang kita tak pernah terlintas dalam hati kita. Sesuatu dengar ni macam kita tak pernah dengar dia punya suara ke, dia bercakap ke, tak pernah lihat zat dia dan tak pernah terlintas dalam hati kita bentuk dan sebagainya pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak cerita pasal dia, terpaksalah saya beritahu tadi menggunakan tamsil juga, menggunakan misal juga. Nah, bukanlah Allah Ta'ala ini dibandingkan dengan perbandingan atau perumpamaan, tapi sekadar nak bagi faham sahaja, sekadar nak bagi faham sahaja yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni begini. Tapi hakikatnya bukan begitu. Macam Nabi bagi tahu kata keledai terbang makan asap semua,
macam tu, tapi hakikat dia bukan begitu. Hakikat dia yang betul-betul punya, kamu kena hidup dekat zaman tu dan kamu tengok sendiri kapal terbang dengan mata kamu, barulah kamu tahu hakikat dia bagaimana. Begitu jugalah dalam Quran beritahu dalam syurga akan ada begini. Bukanlah ada benda tu semua, tapi seolah-olah seperti itu. Hakikat dia bukan macam tu. Hakikat dia masuk syurga dulu dan tengok sendiri apa yang ada dalam syurga tu. Pisang dia macam mana, orang apa ni yang dikatakan sungai itu apa, yang dikatakan apa nama anggur tu apa. Bukan dia sama seperti apa yang kita nampak pada hakikat di zaman kita. Itulah menunjukkan bahawa lemahnya otak kita. Lemah otak kita ni. Walaupun otak kita ni bebas berimajinasi, tapi dia ada had. Dia ada had. Hak dia tak boleh lebih. Sebab itulah adanya hukum akal. Hukum akal tu ialah tahdid. Dia adalah sempadan penggunaan akal. Kamu boleh pakai akal setakat ni je. Lebih daripada tu kamu tak boleh pakai dah. Kamu tak boleh faham, tak boleh nak comprehend, kamu tak boleh nak proses data tu. Sebab itulah bila kita tengok pada makna hukum akal tadi tu kan, dia ada wajib, mustahil dan harus. Wajib maksud dia apa? Ma la yutasawwaru fil aqli adamu, apa yang ada dalam malayatasawwur, apa yang tergambar di dalam fikiran kamu, kan, apa yang tidak dapat digambarkan dalam pemikiran kamu akan adamu, akan ketiadaannya. Nak fikir dia tak ada tu, otak kita tak mampu. Otak kita tak mampu. Nak fikir benda tu tiada. Benda tu wajib ada. Nak fikir benda tu tiada, tak mampu pada otak kita. Itu yang dikatakan wajib. Macam tadilah, bila adanya air ni, maka wajiblah ada yang kilang yang membuatnya. Kita tak mampu nak fikir benda ni boleh wujud sendiri tanpa ada kilang yang membuatnya. Kalau mustahil pula, berlawanan dengan benda tu. Ma la yatasawwaru fil aqli wujuduh. Apa-apa yang tak boleh digambarkan pada akal kita, pada otak kita, akan kewujudan dia. Kita tak boleh fikir benda tu wujud. Kita cuba fikir pun dia tak boleh. Contoh yang ulama bagi dalam kitab-kitab tauhid ialah bergerak dan diamnya satu objek ini dalam satu masa. Bergerak dan diamnya dalam satu masa. Objek yang sama, tapi dia bergerak dan diam dalam satu masa. Benda tu buatlah mana pun otak kita tak boleh fikir. Sama ada kita akan berfikir dia bergerak ataupun kita fikir dia diam. Ataupun kita wujudkan dua objek dalam imajinasi kita, satu bergerak dan satu diam. Tapi kalau satu objek yang sama, kita nak gerakkan dia dan diamkan dia dalam satu masa, itu mustahil. Itu mustahil. Jadi otak kita ni ada had. Dia ada had, ada benda yang dia tak boleh nak tembus untuk fikir perkara tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala adalah tentang Allah, zat Allah, sifat Allah. Benda ni semua tak boleh ditembusi oleh otak dan akal kita. Jadi kita ni hanya beriman atas apa yang disebutkan dalam Quran dan hadis. Quran hadis sebut dia begini-begini, ya kami dengar dan kami taat. Kami beriman, kami percaya. Kita beriman kama huwa, seperti mana dia. Dia kata dia tak sama dengan makhluk, dia tak sama dengan makhluk. Dia kata dia berkata-kata, dia berkata-kata. Dia kata dia melihat, dia melihat. Kalau dia kata dia mendengar, dia mendengar. Maka kita tak boleh nak lebih daripada tu. Tak boleh nak proses data lebih daripada tu, kerana otak kita masing-masing ada had. Kecuali dibuka, bila kita dah experience benda tu, kita dah mengalami benda tu, barulah otak kita boleh proses data tersebut. Seperti mana orang zaman Nabi tak pernah tengok kapal terbang, jadi dia tak boleh proses data tentang kapal terbang. Tapi zaman sekarang, orang boleh faham kapal terbang tu apa, sebab pernah tengok, pernah rasa, pernah naik, dan kita sendiri merasai macam mana besi yang begitu berat tu boleh terbang dan sampai ke Mekah, London dan sebagainya. Bila kita dah merasai sini, barulah data tu boleh proses. Baik. Jadi bila kita nak cerita tentang sifat-sifat Allah ni, kita hanya boleh cerita sekadar apa yang disebut oleh Quran dan hadis. Sekadar itu sahaja. Itu sahaja kemampuan otak kita, itu sahaja yang boleh kita ceritakan. Sama juga macam nikmat-nikmat dalam syurga. Nikmat-nikmat dalam syurga, kita hanya boleh cerita sekadar apa yang diceritakan oleh Quran dan hadis. Lebih daripada itu, dia akan jadi tak tepat. Dia akan jadi bersalahan. Sebab hakikat dia, benda yang betul-betul hakikat tu, kita nak tahu, kita kena masuk syurga dulu dan tengok sendiri, rasa sendiri, pegang sendiri, barulah benda tu hakikat. Barulah kita boleh cerita lebih. Tapi selagi tak masuk syurga, tak tengok nikmat tu, tak pegang nikmat tu, maka kita hanya boleh cerita benda-benda ghaib ini dalam sekadar apa yang dikhabarkan kepada kita oleh Quran dan hadis. Maka untuk menceritakan tentang
wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya hari kita masuk yang nafsiyah ni kan, wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah sifat yang pertama. Dia adalah punca ataupun bekas untuk bergantungnya sifat-sifat yang lain, yang mana kalau tak ada dia, maka yang lain adalah sia-sia. Kalau tak ada sifat wujud ni, maka tak perlu dah tengok baqa' mukhalafatul hawadis qiyamu bi nafsi dan lain-lain, kerana semuanya terbatal. Kerana dia ni wujud pun tidak. Jadi wujudnya dia menjadi asbab wujudnya yang lain-lain juga. Menjadi tempat bergantung kepada sifat-sifat yang lain juga. Sebab itulah sifat ini diasingkan menjadi kepala kepada semua sifat, menjadi ketua kepada semua sifat, menjadi sifat nafsiyah, sifat diri dia sendiri. Kalau tak ada diri dia yang tu, maka 19 sifat lagi semua tak valid. Sebab itulah diasingkan dia jadi nombor satu. Dia duduk seorang-seorang dia. Nafsiyah satu aja. Dia tak boleh dua, tak boleh tiga, tak boleh empat, satu aja, iaitu sifat wujud. Baik. Bercakap berkenaan dengan sesuatu yang ada pada Allah, tak boleh ada pada selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka secara hakikatnya segala apa yang disebut di dalam sifat-sifat Allah ni semuanya adalah milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ada pada kita, yang tidak ada pada selain dia. Jadi contoh macam sifat wujud. Sifat wujud ni adalah sifat mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia wujud secara hakiki, wujud secara hakikat. Selain daripada dia itu kita semua ni dari sudut bahasanya, kita ni tak ada memiliki sifat wujud. Kerana apa? Kerana sifat wujud milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ni diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wujud kita ni adalah wujud yang kita sebut li ghairihi, tergantung kepada sesuatu yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala wujudnya pada zat dia. Wujudnya Allah ni pada zatnya. Dia macam hadis juga. Dia ada hadis sahih li zatihi, dia ada sahih li ghairihi. Dia ada yang pada zatnya memang sahih, dan ada yang sahih disebabkan sokongan daripada yang lain, bergantung kepada kesahihan yang lain. Jadi begitulah kita hari ni, kita wujud kita ni bukan wujud hakiki. Wujud kita ni bergantung kepada wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan yang lain-lain, macam kita punya kudrat. Kudrat ni mempunyai keupayaan. Kita boleh angkat, kita boleh berjalan, kita boleh grab sesuatu, pegang sesuatu. Yang itu semua kalau ikut dari sudut bahasa adalah kudrah, adalah kekuatan keupayaan. Tapi kudrah ni sifat Allah, bukan sifat kita. Bukan sifat kita. Jadi yang ada pada kita ni adalah tajalliyat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menzahirkan sifat kudrah dia ke atas kita, bukan sifat kita. Kita tak ada sifat tu. Kita tak ada sifat qudrah, kita tak ada sifat wujud, kita tak ada sifat hidup, kita tak ada sifat melihat, kita tak ada sifat mendengar. Semua yang kita experience pada waktu sekarang ni semuanya adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya mutlak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu natijah kepada memahami tauhid sifat 20 ni, hujung-hujung dia akan mengenal diri dia, yang diri dia ni tak ada apa-apa langsung. Tak ada apa langsung. Ilmu tak ada, upaya tak ada. Sebab itulah la haula wala quwwata, tak ada daya, tak ada upaya illa billah, kecuali Allah Taala aja. Tak ada daya, tak ada upaya, tak boleh melihat, tak hidup, tak wujud, semuanya tak ada satu pun benda sifat yang dikaitkan yang kita rasa sekarang ni, tak ada satu pun yang milik kita. Semuanya adalah tergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya adalah hak Allah, semuanya adalah sifat Allah yang dipancarkan ke atas kita, ataupun dalam bahasa tauhid disebut sebagai tajalliyat. Dia mentajallikan diri dia, dia mentajallikan sifat dia ke atas kita macam projektor kan. Dia mentajallikan ke atas kita sifat-sifat dia, sehingga kita terlihat seperti seolah-olah memiliki sifat tersebut, padahal tidak memiliki sifat tersebut. Contoh macam kita kata kita ni ada ilmu, sebenarnya kita tak ada ilmu. Ilmu semua milik Allah. Allah SWT tak pernah kongsi ilmu dia dengan siapa-siapa. Allah Ta'ala kata kita, dia ni tidak berkongsi saham dengan siapa-siapa ni. Dia punya kuasa dia, dia punya sifat hidup dia, sifat ilmu dia, sifat apa pun semua ni tidak dia berkongsi dengan siapa-siapa pun. Semua dia kontrol mutlak 100%. 100% semua di bawah kawalan dia. Dia yang pilih siapa yang dia nak zahirkan ilmu, dia yang pilih siapa yang dia nak tarik balik penzahiran ilmu tu. Kalau Allah Ta'ala memilih satu orang ni untuk dia zahirkan ilmu, maka orang tu terlihat pandai. Kalau Allah Ta'ala buat keputusan kata aku nak tarik balik ilmu penzahiran ilmu aku ke atas dia, maka orang tadi tu akan jadi gila ke, mati ke,
jadi apa ni, tak boleh fikir dan sebagainya. Maka semua yang berlaku pada kita ni semuanya adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi natijah kepada pengajian sifat 20 ni nanti ialah kita akan mula sedar yang diri kita ni tak ada apa. Ini yang kata ilmu mengenal diri. Ilmu mengenal diri adalah bila kita sedar yang kita ni tak ada apa-apa, semuanya Allah. Semuanya Allah. Semua yang berlaku adalah Allah. Semua yang berlaku adalah perbuatan-perbuatan Allah. Yang kita sedang melihat ni adalah penglihatan Allah. Yang sedang kita mendengar adalah pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sedang hidup ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala tu sendiri. Jadi kita nak fahamkan perkara ni, kita kena selesaikan semua perbahasan 20-20 sifat yang disebutkan di dalam kitab. Jadi yang pertama sekali yang kita paling penting kita kena faham ialah wujud tu. Wujud tu dia adalah kepala kepada semua sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kalau tak ada tu maka tak apa orang kata, tak function lah yang lain, tak valid dan tak sah lah sifat-sifat yang lain. Maka yang pertama sekali sifat yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang paling penting, paling utama adalah wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil dia ini tidak wujud. Apa bukti dia wujud? Dari sudut akli kan kita dah bagi tahu, kita umum barahin ni dia tak masuk nakli, dia masuk akli saja. Kalau akli, dari sudut akli apa bukti yang Allah Taala ni wujud dari sudut akal? Ialah bukti dia dengan adanya kita ni produk. Kita tamsilkan, tadi kita dah cerita dalam tamsilkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penghilang. Kita ni adalah produk dia. Jadi mustahil produk ada, kilang tak ada. Bila ada produk menandakan adanya kilang. Ada produk air ni menandakan adanya kilang. Mana boleh kita kata saya tak percaya ada kilang ni? Itu tak air ni tang mana-mana. Dia wujud sendiri lah. Big Bang. Dia tiba-tiba bang dia ada air ni. Otak kamu ni tak betul. Kamu tak boleh sesuatu tu wujud out of nothing, daripada tak ada kepada ada. Daripada tak ada, daripada thin air pun tak ada, tiba-tiba dia ada. Benda tu ada benda yang mustahil. Dia, macam mana dia boleh create itself? Macam mana dia boleh cipta diri dia sendiri sedangkan diri dia pun tak ada? Kalau dia nak mencipta diri dia sendiri, diri dia kena ada dulu. Kalau dia nak mencipta diri dia tapi dia pun tak ada, benda tu adalah berlawanan dengan hukum akal itu sendiri. Sebab itulah wajib ada pencipta kepada sesuatu yang asalnya tiada kepada ada. Jadi bila kita ni semua ada, kita adalah produk. Kita ni umpama produk. Jadi tentulah ada pengilangnya, tentulah ada yang mewujudkan kita. Maka dari sudut akal, wujudnya Allah Ta'ala itu boleh dibuktikan dengan wujudnya alam ini, wujudnya bumi, wujudnya matahari, wujudnya binatang, wujudnya manusia, wujudnya pokok-pokok. Itu adalah bukti wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana wujudnya lukisan, tentu ada pelukis dia. Wujudnya anak kecil, tentu ada mak ayah dia. Wujudnya kipas, tentu ada yang buat dia. Wujudnya surau ni, tentu ada yang bina. Jadi semua itu mewajibkan perkara, mewajibkan sesuatu setelah kita melihat dia punya natijah dia. Kita semua natijah. Asbab daripada natijah ni ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu adalah perbahasan pada sifat wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat yang pertama, sifat nafsiyah. Baik, ada banyak lagi nak cerita pasal sifat wujud ni, tapi yang tu memerlukan masa yang panjang. Jadi kita sambung dalam kelas yang lain insya-Allah. Sekarang pun dah pukul 8.30. Saya pun ada kelas lagi nanti malam. Kita berhenti sampai takat ni. Nanti kita masuk perbahasan sini Aman Putra kan, Aman Putra. Kita masuk perbahasan wujud 2.0. Nombor 2 punya kita nak cerita pasal yang lagi satu punya ni lah, perbahasan yang dari sudut yang lain pula insya-Allah. Baik, jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi faham. Saya pun tak, yalah kita tak ada kuasa kan nak bagi orang faham. Kita boleh cerita aja. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang pilih siapa yang dia nak bagi faham. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi faham. Dan apa yang kita kehendak daripada belajar tauhid ni satu je, iaitu kita dapat mati dalam kalimah la ilaha illallah. Mati dalam kalimah la ilaha illallah. Kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Sebab yang itulah menentukan syurga dan neraka kita. Kita boleh sembang berjam-jam, kita boleh tulis macam-macam buku pasal tauhid dan sebagainya, tapi kalau mati tanpa kalimah, habis maka sia-sialah apa yang dia buat tu. Jadi kita ni nak daripada pengajian ni ialah kita kenal diri kita. Daripada kita kenal diri kita, dapatlah kita mengenal Allah.
Bila kita mengenal Allah, mati nanti dalam keadaan kita ni beriman pada Allah tanpa ada syirik sikit pun pada dia. Bila tak ada langsung syirik, langsung tak ada sekutukan dia, semua kita yakin 100% adalah perbuatan dia tanpa ada campur tangan daripada mana-mana makhluk, mati dalam keadaan macam tu, mati masuk syurga. Mati terus masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila masuk dalam kubur ditanya siapa Tuhan kamu, boleh jawab dengan mudah. Kalau duk ragu-ragu lagi, duk syirikkan Allah dengan asbab lagi, Imam Sanusi kata syirik ni ada 6 semua. Kita nak lepas satu tu pun ambil seumur hidup kita untuk kita clearkan semua syirik yang ada dalam diri kita. Kan? Walaupun kita ni memanglah dari sudut syariat kita ni dah ucap syahadah, kita tak sembah berhala, kita hanya sembah Allah yang satu, tapi masih ada lagi pecahan-pecahan syirik-syirik kecil yang ada dalam diri kita. Kan, macam mana kita yakin pada asbab, yakin pada ubat, yakin pada duit, yakin pada pekerjaan, yakin pada gaji, itu semua syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, begitu juga kalau kita ni ada sifat riak, ada sifat takabur, ada sifat sombong, itu pun syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kalau kita tengah sembahyang, kita niat kerana Allah, lepas tu kita niat nak menunjuk juga, itu pun syirik juga. Jadi nak buang semua tu, ambil masa seumur hidup, bukan sejam. Bukan duduk pengajian sejam ni dah clear, dah syirik dah. Nah, ni baru nak belajar cara-cara. Belum lagi kita praktiskan dalam kehidupan kita. Belum tentu orang praktis lagi. Kita buat pengajian, katakanlah 100% kita cerita. Yang faham mungkin 20% aja. Daripada 20% tu mungkin 1% je yang kita amal. Jadi sebab itulah benda ni kita kena ulang, kena jazam. Ulama kata kena jazam, kena ulang cerita sampailah dia betul-betul jadi darah daging kita. Sampai betul-betul jadi darah daging kita. Apa-apa je keluar Allah, apa-apa je keluar Allah, apa-apa je lidah ni keluar Allah, nafas naik turun pun semuanya Allah. InsyaAllah barulah kita rasa selamat sikit nak mati ni. Bila ditanya oleh malaikat nanti siapa Tuhan kamu, mudahlah nak jawab Rabbi Allah, Tuhan aku ni Allah. Kita nak cerita yang segala-galanya Allah ni bukan senang, perlukan latihan seumur hidup. Tak cukup sejam 2 jam ni, tapi kita cubalah setakat mana yang kita mampu. Baik, kita berhenti sampai dekat ni dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Anallahu bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.